Okey, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Fadul Imran untuk sesi tutorial yang seterusnya, iaitu macam mana kita nak check order yang masuk. Okay. Of course, bila kita ada website e-commerce, ada orang membeli secara online, mungkin ada sistem COD dan sebagainya melalui website kita. So kita dah dapat notification dekat email. Okay, kita dah tahu ada order yang masuk. Macam mana kita nak verify sekali lagi sama ada dia dah buat pembayaran ke belum, dia buat COD ke apa ke. So kita nak check satu persatu. Boleh ke boleh? So jom bersama saya untuk tengok macam mana step by step nak tengok, nak semak, nak check kita punya order. Okay, so sekarang kalau anda lihat dekat skrin, ini adalah dashboard WordPress. Okay, ini salah satu klien saya. Boleh dijadi rujukan kepada mana-mana klien juga, mana-mana sesiapa saja yang ada website WordPress plus WooCommerce lah. Itu yang common lah untuk e-commerce ni, kita guna WooCommerce. So sekarang ini dashboard kita dan macam mana kita nak check order dulu. Okay, of course kita akan dah dapat notification dekat email. Itu semestinya kita akan dapat. Kalau dekat email kita tak dapat tapi dekat website ada, so bermaksud sistem kita ada masalah. Boleh rujuk video yang lain dekat YouTube saya ada, dekat Facebook pun ada. Macam mana kita nak check ataupun macam mana kita nak sistemkan balik kita punya email authorize. Okay, so bila order masuk, kita akan dapat email. Email tu tak masuk dekat spam. So saya tak cerita tentang tu. Yang tu saya ada buat video yang khusus berkaitan macam mana nak set up untuk email tu. Yang ini khas untuk order saja. So saya assume anda dah dapat email notification. So kita nak verify sekali lagi betul ke order ada masuk. So ini website klien saya untuk Fashionisco. So caranya adalah anda pergi saja dekat dashboard ni, dia ada WooCommerce. Okay, anda lihat sekarang ada WooCommerce. Dan dekat WooCommerce dia ada banyak sub menu. Okay, tapi anda tak perlu hiraukan yang lain. Yang lain saya tak sentuh dalam video ni. Video ni khusus untuk check order saja. So anda pergi dekat sub menu, of course akan ada balloon. Balloon tu warna merah. Okay, balloon warna merah. Dan dia menunjukkan ada nombor kat situ. Situ ada satu nombor. Okay, so satu nombor bermaksud ada satu order baru yang masuk yang kita tak verifykan lagi. Kita tak check pun lagi, tak nak semak pun lagi. Okay, ini bermaksud ada order baru yang masuk. So satu menunjukkan satu order baru. So kalau banyak, contoh 2, 3, 10, 50, 100, so balloon tu akan bertukar. Kalau 100 akan jadi 100, kalau 200 lah. Okay, so kita masuk dekat dalam dulu. Kita pergi dekat order, masuk dekat dalam. Okay, so dekat sini dia ada inilah. Okay, dia ada setting yang sebagai ni. Dia merujuk kepada sini. Kenapa dekat order tadi ada satu? Okay, kalau kita lihat dekat tepi, dia ada satu. Tapi dekat tepi ni ada dua. Okay, dekat tepi ni ada dua. Dekat tengah ni lah, dekat sistem ada dua. Sedangkan belum ada satu je. Kenapa? Okay, saya terangkan dulu. Untuk WooCommerce ni, dia akan detect untuk kita verify ataupun untuk kita settlekan shipping kita bagi klien ataupun pembeli yang dah buat payment. Okay, yang dah buat payment, yang dah settle buat pembayaran. Okay, so dekat sini kalau anda lihat, dia ada dua. Satu processing dan juga satu lagi pending payment. Okay, so untuk processing, untuk processing dah settle lah. Okay, bermaksud dia dah buat sama ada dia membuat dia buat pembayaran melalui nak buat jenis COD ke, atau kalau ada COD lah ataupun kalau menggunakan bill please ke, toilet pay ke, repay ke, so mengikut dia punya kaedah pembayaran lah. Ataupun bagi mereka yang masih lagi belum buat pembayaran, so dia akan jadi pending payment. Okay, dia akan jadi pending payment. Maksud payment tak lengkap, tak complete. So bila payment tak complete, anda kena tahu anda tak boleh hantar lagi barang tu.
Okey, anda kena tunggu dia buat payment dulu baru anda boleh buat penghantaran lah, postage lah. Okey. So kita tengok dulu untuk processing dekat bawah ni, untuk yang dah settle ni. Okey, dengan harga RM89. So kita tekan saja untuk 10,789 ni, itu adalah nombor order kita. Nombor order ni akan masuk dekat email, sama ada untuk seller dan juga buyer, nombor yang sama. So kita boleh rujuk dekat email kita nombor order apa yang masuk. So kita masuk dekat website untuk verify, untuk double confirm nombor sama ke tak, tally ke tak. Okay, kalau tally bermaksud betul lah tu. Okay, so contoh dekat sini anda lihat screen sekarang, yang mana untuk 10,789, okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dekat bawah ni dah ada bagi tahu dahulu payment via apa. Okay, payment pembayaran tu melalui apa. Macam sini adalah COD. Bagi mereka yang ada COD, dia akan ada COD lah. Okay, dia akan ada payment melalui COD. Kalau pembayaran melalui bill please, dia akan maklum kat sini via bill please. Kalau Toyib Pay. Kalau repay lah. Okay, mengikut sistem payment yang dia buat pembayaran. Okay, kalau installment, contoh repay ada installment, mungkin dia akan maklum lah dekat sini. Untuk repay installment berapa lah. Okay. So customer IP address ni tak perlu hiraukan sangat, itu IP address sahaja. Dan dekat sini dia adalah untuk status dia adalah processing. Bermaksud kalau COD, of course lah kita kena hantar dulu baru dapat payment kan, macam tu. Tapi kalau yang jenis yang jenis pembayaran bill please dan sebagainya ni, so dia akan jadi processing juga. So bermaksud anda dah boleh start buat penghantaran. Okay, saya tak nak terangkan dulu untuk processing status tu. Saya terangkan dulu apa yang ada dalam screen ni. So ni adalah untuk billing. Billing ni adalah bila kita isi maklumat kan, dekat checkout, barang checkout dia ada name, address, nombor phone dan sebagainya. So itu adalah maklumat yang adalah yang diberi. Testing ni adalah nama lah, saya buat testing saja. Nombor, location, email address dan juga nombor phone. Untuk shipping pun benda yang sama sahaja. Okay, so kalau anda scroll ke bawah, dia ada bagi tahu item. Okay, dia bagi tahu item, produk apa yang dia purchase dekat website. Mungkin kita ada banyak produk. Okay, kita tak tahu produk apa. Kalau anda menjual satu produk, it's okay. Okay, anda tahulah satu produk saja. Tapi sekarang ni anda ada banyak produk. Of course, especially dalam fashion, akan ada 2-3, at least 2-3 produk lah. Atau kalau lebih lah, 10-20 dan sebagainya. So kita nak tahu apa spesifik produk yang di-purchase. So kita tengok dekat item, dia ada bagi tahu situ Kaika Suit. Ini adalah produk klien saya. Okay, untuk website ini dia ada Kaika Suit. Variation ID ni anda tak perlu tengok sangat. Variation ID lah nombor order, sama saja. Ke lain? Oh lain, sorry. Lain Variation ID nombor yang berbeza. Variation ID adalah database, sistem database. Sistem database yang disimpan di backend lah. Okay, untuk variation ID. Kemudian dia ada color. Okay, of course siapa yang buat jenis fashion, dia akan ada color dan juga size. Okay, yang berbeza lah. So dekat sini dia ada color yang tertentu dan juga size yang tertentu lah, untuk kita remark, untuk kita buat postage penghantaran nanti. So dekat bawah ni free shipping, bermaksud dia ada free shipping dan juga flat rate. Okay, untuk free shipping untuk Semenanjung dan juga Sabah Sarawak dia ada additional cost lah untuk postage. Okay, so dekat sini free shipping bermaksud dia dah tahu free shipping adalah Semenanjung. So kalau kita lihat dekat atas pun, dekat billing, of course dia merujuk kepada Terengganu. Okay, dan di Terengganu dan Semenanjung, dan ia adalah free postage. So kat sini kita dah dapat gambaran lah. Dan totalnya adalah RM89 sahaja. So ini total amount. Okay, so dekat bawah ni tak ada apa. Okay, saya nak terangkan dulu berkaitan dengan anda lihat sekarang payment via ni. Payment via ni. Okay, tak nafas sekejap. Okay, untuk payment ni anda kena tahu dulu, yang pertama, kalau menggunakan bill please, okay, make sure anda check dulu dekat website. Okay, of course yang pertama akan dapat notification dekat email. Okay, kemudian anda kena masuk dekat anda punya website, anda kena check dahulu betul ke order ni masuk. Sebab takut
order tu order lama ke apa ke, kita tak tahu sistem kan. Tapi dekat website, sistem tu memang betul, dia live. Okay, dekat email ni kemungkinan ada delay dan sebagainya, so kita tak tahu. Okay, so make sure ada double confirm dekat website. So itu yang kedua. Yang ketiganya adalah jika anda menggunakan payment gateway, tak kisahlah BillPlease, ToyIPay, RePay, SenangPay, OnPay dan sebagainya. Okay, so bila anda dah tengok dekat sini payment via apa, contohlah payment via BillPlease sebagai contoh. So anda pergi dekat account BillPlease, login account BillPlease, cuba cek betul ke duit dah dibayar. Okay, saya selalu pesan perkara ni. Dia nampak step ni agak leceh lah, bagi saya agak leceh sikit lah. Okay, sebab dia kena tengok satu persatu. Sebab tu saya sarankan siapa yang tak ada assistant, siapa yang tak ada team ataupun staff yang handle website, make sure carilah seorang. Okay, sebab dia kena tengok satu persatu. Sebab ni melibatkan duit, melibatkan kewangan. So kita nak tahu sama ada betul ke orang dah buat pembayaran. Sebab saya takut nanti ada sistem, ada masalah dekat sistem. Contoh dia buat pembayaran dekat BillPlease, tapi mungkin ada masalah dekat BillPlease, hanging ke apa ke, duit tu tak masuk, dia kata unsuccessful. So menyebabkan dekat website mungkin dia dah jadi complete, dah buat pembayaran, tapi dekat BillPlease tak diterima. So kita tak nak berlaku perkara-perkara macam tu lah. So yang pertamanya anda kena check dulu dekat email notification. Yang keduanya anda check dekat website, dia payment via apa. Dan yang ketiganya anda check, jika dia menggunakan payment gateway, anda check dekat payment gateway apa yang anda guna tu, yang disebut dekat situ, RePay ke, BillPlease ke, ToyIPay ke. Anda check, anda masuk dekat account payment gateway tersebut, anda check. Okay, dia akan ada nombor order. Nombor order yang sama saja. Contoh macam sekarang 10789. So 10789 ni akan ada dekat kita punya billing BillPlease sebagai contoh. Kalau BillPlease lah, dia akan ada dekat situ nombor order yang sama, dengan harga yang sama, dengan nama yang sama. Dia akan ada nama. Penama tu siapa? Biasanya penama dia akaun yang sama lah. Okay, so dekat situ kalau anda dah confirm dekat payment gateway dah ada, so bermaksud dia betul-betul dah buat pembayaran dan pembayaran tu dah diterima. Okay, so yang itu urusan antara BillPlease dan juga akaun syarikat anda lah. So dia take time, maybe one day. Kalau ToyIPay dia one day office hour. Okay, dia satu hari bekerja. Kalau BillPlease saya lupa, tapi dia ada juga tempoh masa dia lah. Okay, kalau yang jenis ada credit card ni, open terminal untuk debit card dan juga credit card, mungkin ada 2-3 hari baru payment tu masuk ke dalam akaun kita. So jangan anda check dalam akaun bank anda, jangan lagi, sebab dia akan take time benda tu. Okay, dia maybe one day ataupun 2 day, plus 2 macam tu lah, T plus 2 macam tu. So jangan check dekat akaun bank anda, sama ada Maybank ke CIMB ke, jangan check dekat situ. Check dekat akaun payment gateway terlebih dahulu. Alright, so itu untuk payment melalui apa, untuk anda check. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, check dekat email. Kalau email dah masuk, anda check dekat website. Dekat sini, okay, dekat WooCommerce dan juga order. Itu nombor 2. Dan nombor 3 adalah anda check dekat payment gateway apa. Okay, ni untuk yang payment gateway. Kalau COD tak perlulah, COD terus buat shipping lah, sebab anda akan dapat duit melalui terus COD nanti kan, cash on delivery. So ni untuk yang payment gateway, anda kena check dulu dekat anda punya payment gateway, BillPlease ke apa ke, check dekat situ betul ke duit dah masuk, successful ke ataupun unsuccessful. Kalau unsuccessful, anda kena berhubung balik dengan dia. Okay, kalau dekat sistem dia bagi tahu complete, tapi sedangkan duit dekat BillPlease tak masuk, so anda kena berhubung balik dengan pihak customer ni. So double confirm balik. Okay, double confirm balik, bagi tahu balik betul ke dah buat pembayaran. Boleh bagi, kalau dia kata dia dah buat pembayaran tapi dekat BillPlease tak ada menunjukkan dia buat pembayaran, so make sure anda maklum lah, anda tahulah proses dia untuk minta bukti dan sebagainya. Sebab saya takut masalah sistem, sebab ni adalah sistem yang dikawal selia oleh robot. Dia automatic benda ni. So kita bimbang ada masalah yang kita tak dapat nak handle benda tu lah. Tapi so far yang saya buat untuk saya sendiri, untuk klien-klien saya sebelum ni, kalau dekat payment gateway tu betul lah apa dekat website.
Okay, kalau dekat payment gateway tu salah lah dekat website. Kebiasaannya macam tu. Jaranglah berlaku. Okay, kadang-kadang tu ada berlaku tapi jarang-jarang sangat berlaku. Okay. So itu untuk untuk payment gateway. So let's say anda dah pun dapat payment, so anda nak proceed untuk shipping, so anda boleh klik saja proses ni. Okay, sekarang ni processing. So anda dah dapat nombor tracking sebagai contoh. Anda dapat nombor tracking untuk buat shipping. So anda tukarkan saja ni kepada complete. Okay, anda boleh buat kepada complete, ataupun anda boleh juga letak dekat sini nombor tracking. Okay, anda nampak kan nombor tracking sini. Contohlah TR bla bla, TR sebagai contoh lah, sebagai contoh. So anda klik dekat bawah ni private note kepada note to customer. So add sahaja. So dia akan dapat note lah. Okay, dia akan dapat note. Nanti dekat sini anda boleh resend balik invoice, order dan sebagainya. Anda boleh saja. Okay, anda boleh saja untuk resend balik, update sahaja. Make sure untuk complete. Okay. So nanti customer akan dapat satu email. Saya cuba check dapat ke tak email. Tengok, dia dapat email kan. Fashionisco order is now complete. Kat sini pun ada. Ini ada nombor tracking. Okay, ingat cara nak letak nombor tracking tadi tu. Okay, dekat bawah ni add note, letak nombor tracking dekat sini. So secara automatik klien akan dapat, ataupun customer anda akan dapat nombor tracking. So dia boleh check lah nombor tracking tu. Okay, dia tak ada sistem yang untuk kita check terus. Yang itu anda kena dapatkan, ataupun anda kena langgan dengan syarikat lah. Contoh Ninja ke, Ninja Van ke, ataupun Pos Laju ke, ataupun JNT ke. So anda kena bincang dengan pihak sana untuk dapatkan sistem integrasi untuk website. So yang tu anda boleh dapat terus dalam website ni. Bila dia login dekat website, terus dapatlah detail dekat mana. So untuk yang biasa ni, anda just masukkan saja dekat sini add note. So make sure anda tukar yang private note kepada note to customer, letak nombor tracking. So secara automatik anda akan dapat lah. Anda klik saja situ, customer anda akan dapat nombor tracking. Okay, so inilah nombor tracking lah. Nombor tracking untuk customer tersebut. Yang ni lah. Okay. So yang lain tak ada apa dah. Saya rasa itu saja untuk macam mana anda nak check anda punya website, anda punya order. So saya nak tunjuk yang tadi kenapa jadi pending. Okay, kita pergi dekat order. Ini dia complete, dia akan jadi warna kelabu macam tu. Warna kelabu biru macam tu lah. Untuk yang cancel ni, dia akan jadi cancel ataupun pending, dia akan jadi warna kelabu. So bermaksud tidak menjadilah yang ni. Okay, so anda tengok dekat sini. Okay, order adalah 10790. Details ni adalah payment via bill please, online banking, dan nombor IP dan sebagainya. Dia membeli ni RM79. So dekat order note dia bagi tahu unpaid order cancel, time limit reach, order status change from pending payment to cancel. So dekat sini dia maklumkan bahawa dia cuba buat pembayaran melalui bill please tapi tak berjaya. Okay, dia tengok sini unpaid order cancel. So dia maklumkan bahawa pembayaran tidak dibayar dan order tu jadi cancel sebab dia melebihi tempoh limit yang ditetapkanlah oleh pihak sistem ni sendiri. So dia akan jadi cancel. Okay, dalam tempoh tu mungkin ada tempoh setengah jam atau 1 jam, dia masih lagi boleh dalam tempoh buat pembayaran. Tapi kalau dia masih lagi senyap tak buat pembayaran, dia akan jadi cancel automatic. Secara automatic jadi cancel lah. Tadi anda lihat jadi pending kan, secara automatic terus jadi cancel. Okay, so anda boleh check dekat bill please. Kalau tak percaya, kalau jadi macam ni lah, anda boleh check dekat bill please betul ke tak buat pembayaran. So anda check tak ada nombor pun yang masuk, nombor order ni tak ada masuk. So bermaksud memang betul lah dekat bill please tidak buat pembayaran, dekat website ni tidak buat pembayaran. Sebab saya kata kalau dia tak buat pembayaran dekat bill please, dekat sini dia akan jadi macam ni. Dia akan maklumkan yang bahawa dia tak buat pembayaran yang lengkap lah. Cumanya saran saya buat double check, triple check, confirm sebab dia melibatkan duit. Saya takut nanti bila
anda tak double check, tak double confirm, anda dah buat postage sedangkan dia tak buat lagi pembayaran, itu jadi rugi kepada pihak anda lah. Right? So itu saja untuk sesi macam mana anda nak check, nak semak order yang masuk melalui website anda. So hopefully video ni membantu bagi siapa yang nak dapatkan info, nak ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan WooCommerce, berkaitan dengan website ke apa ke, anda boleh drop komen dekat bawah. So jangan lupa juga follow saya dekat Facebook, For-In Digital, ataupun anda boleh juga subscribe YouTube ni. Jika anda lihat dekat YouTube, anda boleh subscribe YouTube ni, sama-sama support. Okay, so saya cuba untuk bangunkan ataupun saya cuba untuk kongsi ilmu berkaitan dengan website, berkaitan dengan 3D. Itu yang kepakaran yang saya ada lah. So hopefully video ni membantu kepada anda yang ada masalah nak check order dan sebagainya. Right, so thank you so much. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.